Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Dah bulan Jun. Sok Teng akan tunjuk hari bulan hari ini, hari Selasa, Jun 2. Saya berasa gembira dapat dua orang tetamu hari ini, dua orang rakan saya dari sekitar dunia. Ni sebab mengapa DCI begitu hebat ya. Kami ada network yang besar di dunia. Pertama, saya nak memperkenalkan Eng Sok Teng. Hai Sok Teng, dia seorang graduan dari College SCIM di Sedona, Arizona dan juga graduan dari Universiti Malaya menuntut bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Dia penganjur DCI di Malaysia, terutamanya di pusat bandar Kuala Lumpur dan tempat-tempat di sekitarnya. Mereka adalah salah satu program terbesar DCI di sana kerana usaha Sok Teng dan rombongannya. Saya nak ucapkan terima kasih. Anda semua memang hebat. Juga saya nak memperkenalkan Octavian Barban dari Romania. Dia juga graduan dari College SCIM. Dia penganjur DCI di Romania. Dia dapat latihan dari Polytechnic University, bekerja sebagai kejuruteraan mobile komunikasi. Ini kelihatan genetik kerana anak perempuannya yang berumur 1 tahun 4 bulan tu dah guna telefon untuk menonton YouTube. Saya berharap dia juga tonton rancangan Peachtree ni ya. Ya, tentu. Ya, cari rancangan ni. Baik, ada soalan untuk hari ini? Ya, saya juga nak memperkenalkan Geshe Michael, pengasas DCI. Saya host hari ini. Video untuk hari ini adalah dari Delia dari Romania. Biar saya mainkan. Hai, nama saya Delia. Soalan saya ialah apakah benih yang ditanam untuk berkehidupan baik, maksudnya hidup selesa, dapat berlancong, guna teknologi dan pada masa yang sama kurangkan pencemaran dan melindungi persekitaran agar ia bersih dan selamat untuk setiap makhluk hidup. Terima kasih. Baik, Delia bertanya bagaimana mencapai hidup selesa, baik, selamat dan dapat mempertingkatkan hidup dengan menggunakan teknologi. Dan sebagai umum bagaimana mencapai hidup yang senang ni dan tiada pencemaran. Itulah soalan umumnya ya. Yang pertama saya nak jemput Sok Teng untuk beri jawapan anda ya. Marilah kita lihat apa idea-idea yang boleh dikongsikan ya. Baik, terima kasih Octavian. Delia, saya dapati soalan anda ada dua bahagian. Anda sebut nak mencapai hidup yang senang dan dapat berlancong. Pada masa yang sama, anda juga fikir nak melindungi alam sekitar. Saya dapati ada dua bahagian ya. Pertama, gol peribadi anda, iaitu nak mencapai hidup yang senang. Yang kedua ialah tentang alam sekitar, gol yang lebih besar. Hebatnya, saya suka soalan anda. Biar saya cuba. Apakah yang boleh kami lakukan untuk mencapai gol anda melalui cara-cara yang baru? Jadi yang pertama, anda tanya nak hidup baik, hidup yang senang, dapat berlancong, dapat guna teknologi baru. Saya rasa ia betul-betul sama dengan gol DCI 5 itu. Gol pertama ialah pencapaian kebebasan kewangan. Untuk capai matlamat ini, kami tunjuk orang cara baru, iaitu cara sistem benih guna 4 langkah. Jadi apa tu 4 langkah? Ia agak senang. Pertama sekali saya kata sebutlah apa yang saya hendak. Contohnya saya hendak hidup yang senang. Jadi saya kena cari seseorang yang juga nak hidup senang seperti saya. Kemudian saya akan fikir bagaimana saya boleh bantu orang tu. Setelah siap tu, saya akan
berjumpa dengan orang tu dan semoga-moga saya berbual-bual dengan orang tu setiap minggu 1 jam secara lazim. Selepas habis lakukan tersebut, caranya simple. Buatlah meditasi kopi. Kami imbas kembali dan rasa gembira kerana dapat bantu seseorang mencapai goalnya. Ia amat menakjubkan kerana saya guna cara baru untuk bantu seseorang mencapai matlamatnya dan saya tahu saya tentu akan capai goal saya sendiri serta menjadi teladan. Inilah salah satu cara yang anda boleh cuba ya. Anda tak perlu percaya saya, cubalah sendiri agar dapat tahu sama ada cara ni membantu anda ya. Inilah bahagian pertama soalan saya yang saya ingin kongsi. Jadi bagaimana dengan bahagian 2? Mungkin Geshe Michael atau Dr. Vian nak berkongsi ya. Apakah pendapat anda? Saya akan tanya Dr. Vian. Sok Teng, terima kasih, sungguh hebat anda memperkenalkan 4 langkah DCI ni. Perfect. Terima kasih, jawapan yang sungguh sempurna. Saya di negara Jerman dan saya ajar seperti mana yang anda ajar tadi dan anda memang ajar dengan sungguh baik. Seseorang lelaki naik tangan dan bertanya saya, dia ada masalah. Saya tanya apa masalah tu? Dia kata jika 4 langkah ni berfungsi, maka setiap orang di negara Jerman akan memiliki sebuah kereta Mercedes. Jadi wujudnya pencemaran. Contohnya, anda kata setiap orang Afrika guna pelan 4 langkah, setiap orang memiliki sebuah kereta Mercedes, jadi akan menyebabkan pencemaran udara. Jadi dia kata lebih baik kita hentikan idea 4 langkah ni ya. Apakah pendapat anda, Octavia? Ya, mengenai bahagian kedua iaitu alam sekitar, tentang satu soalan yang terkenal dalam buku The Diamond Cutter. Mereka tanya, mengapa pencemaran persekitaran datang dari diri saya? Ini merupakan benih yang tak dapat dikenali secara terus terang. Perlu difikirkan sedikit ya. Dan menurut 10 nilai murni dalam prinsip Diamond Cutter, benih ni berkaitan dengan mematuhi hubungan orang lain. Jadi, kita dapat buat demikian. Jika kita dapat buat demikian, kita akan lihat persekitaran yang bersih. Cadangan saya kepada Delia ialah simpan buku mengikut 10 nilai murni, terutamanya ketika 3 nilai pertama mengenai keselamatan, kegunaan teknologi, kegembiraan atas benda-benda yang ada di alam sekitar dan alam sekitar yang bersih ya. Itulah pendapat saya tentang bahagian kedua soalan ni. Geshe Michael, apakah pandangan anda? Saya fikir saya memiliki sebuah rumah kecil di atas gunung. Biar saya tunjukkan ya. Wow, sungguh cantik. Ya, serupa dengan gunung Ganang di Romania ya. Kami amat bimbang tentang alam sekitar di sini kerana ada sebuah kilang penjana elektrik melalui pembakaran arang batu dipanggil 4CC. Kerana 4 negeri bertemu di sini. Kilang elektrik pembakaran arang batu tu terletaklah di sana. Saya fikir bagaimana saya hentikan kilang elektrik ni. Apakah yang boleh saya lakukan? Seperti mana yang dikatakan oleh Octavian, saya tak mengganggu hubungan orang lain. Ia adalah impak secara langsung dengan pencemaran. Selain itu, saya fikir mungkin saya boleh letak panel solar di atas bumbung rumah saya. Jadi penjual panel solar tu datang ke rumah saya dan beritahu saya yang saya akan jimatlah banyak wang, tiada bil electricity yang tinggi. Saya kata, dengar ni, kamu tahu, saya dah mati pada waktu saya dapat wang dari panel solar ni kerana ia ambil lebih daripada lebih kurang 20 tahun kan? Dan dia jawab, yalah betul.
Jadi saya bukan lakukan ini untuk dapat wang, tapi untuk bantu alam sekitar ya. Itu je yang saya lakukan. Dia tak berkata-kata apa, tapi saya rasa dia tengah fikir saya seorang yang crazy. Tapi biar saya beritahu anda sesuatu yang berlaku. Tahun lepas mereka tutupi kilang elektrik Batu Arang tu sepenuhnya selepas beroperasi selama 50 tahun ya. Sungguh menakjubkan ya. Anda tanam benih kecil lalu dapat hasil besar terhadap alam sekitar. Jadi apakah pendapat anda, Sok Teng? Ya, saya bersetuju dengan Geshe Michael. Benih itu kecil-kecil sahaja tapi hasilnya boleh menjadi sangat besar. Secara simple, contohnya melindungi nyawa, kelakuan sederhana seperti cuba tak menghantar teks semasa memandu sebenarnya beri impak yang besar untuk lihat dunia lebih baik di mana hidup kita tak terancam. Saya lihat bagaimana kelakuan menghantar teks semasa memandu boleh membunuh seseorang. Pada satu ketika, salah seorang daripada kumpulan bacaan buku datang dan tanya saya soalan ni tentang anak kawannya yang berumur 20 tahun tu. Dia mula memandu. Pada suatu hari semasa memandu di lebuh raya dan tiba di tol lalu perlahankan kereta untuk bayar yuran kan. Jadi dia perlahankan kereta tapi pada masa yang sama dia menghantar teks. Dan entah dari mana tiba-tiba dia terlanggar sebuah kereta di hadapannya dan wanita di dalam kereta tu mati serta merta. Ni pengalaman yang sungguh menggerikan bagi anak lelaki tu. Dia melakukan jenayah kerana meragut nyawa seseorang. Jadi kelakuan yang kecil seperti menghantar teks semasa memandu boleh mencederakan seseorang kan. Tingkah laku yang kecil mendatangkan hasil yang besar ya. Saya rasa internet sikit lambat. Ya. Saya kembali lagi. Apa yang kami kata di sini, jangan pandang ringan perkara yang remeh temeh ya. Seperti adalah okey, saya hantar teks sebentar. Adakah saya okey ya? Jadi berhati-hatilah semasa memandu. Secara positif, sekira saya memandu dengan berhati-hati, sebenarnya saya melindungi nyawa setiap pengguna jalan raya. Dan dengan ni, kita akan dapat lihat dunia dan alam sekitar yang lebih sempurna dan selamat. Inilah sesuatu yang saya rasa boleh lakukan untuk dapat dunia dan alam yang tak mengancamkan nyawa kita, ya, seperti pencemaran. Ya. Octavian, saya tengah fikir ungkapan daripada soalan tu tentang bagaimana hidup senang adalah bagus jika kita sangat hadir dalam setiap saat serta berhati-hati setiap saat atas bagaimana kita berfikir, bertindak. Dan ni mengingatkan saya tentang satu alat hebat dalam sistem DCI, iaitu jangan membazir masa seperti mana yang diajar oleh Geshe Michael, agar fikirkan kematian. Fikir saat-saat kita meninggal dunia pada suatu hari, dan ni mengingatkan kita agar sangat hadir pada setiap saat. Mula setiap hari buat meditasi pendek tersebut sepanjang hari sampai tidur. Fikirkan apa akan berlaku jika saya mati malam ni, bagaimanakah saya dapat hidup dari saat ke saat. Adakah saya akan rasa okey jika tiba masanya saya meninggal dunia? Adakah saya hidup baik? Inilah yang saya fikir ketika saya dengar soalan ni, bagaimana hidup baik, dan mungkin dia boleh tambah idea ini ya. Apa lagi nak tambah untuk Dahlia? Sok Teng, ada apa-apa lagi nak tambah ya untuk Dahlia? Saya nak kata dalam DCI kami ada alat yang hebat dinama 10 nilai murni. Hari ini hanya 3 nilai murni kami dah dapat bantu Dahlia. Seperti disebut tadi, yang pertama yang melindungi nyawa, kedua sebenarnya ialah bermurah hati,
Jadi jika kita nak hidup yang baik dan selesa di mana kita dapat berlancung ke tempat-tempat lain, fikir akan benih yang tertanam lalu bermurah hati. Jangan mementingkan diri dan menolong orang lain yang memerlukan bantuan. Cuba gunakan 4 langkah semasa anda membantu mereka. Dengan ni, ia akan membawa hasil yang lumayan sehingga lihat kita hidup baik tak lama lagi ya. Inilah pandangan saya. Oh, ini memang hebat. Saya dah buat rancangan Peachtree sepanjang waktu wabak virus ni. Kami buat rancangan Peachtree dengan penganjur-penganjur DCI yang berbeza, rombongan yang berbeza di seluruh dunia. Saya nak kata sesuatu. Jika anda guna sistem 4 langkah, setiap orang yang saya jemput untuk rancangan Peachtree selama 2 bulan ni, saya nak kata mereka kelihatan gembira dan tenang. Mereka fokus pada orang lain, berkongsi benda-benda mereka ada. Jika mereka ada wang, mereka berkongsi. Di Amerika, kertas tandas lebih bernilai daripada wang kertas sekarang ya. Saya nak kata kepada Delia bahawa hasil daripada 4 langkah ni bukan sahaja semata-mata dapat mendapat pencapaian wang dan kebebasan kewangan dan keselamatan serta persekitaran yang sihat, tapi sistem ni sungguh menyeronokkan dan sangat seronok dilakukan. Ya, anda akan rasa gembira sepanjang hari. Inilah byproduct yang anda dapat secara automatik. Jadi Octavian, apakah pendapat anda? Ya, saya fikir sudah tiba masa untuk buat rumusan dengan memberi 3 idea Delia dapat guna secara terus. Kami berbincang cara guna 4 langkah untuk bantu orang lain wujudkan alam persekitaran yang baik dinikmati. Kemudian kami cakap tentang nilai-nilai murni, terutamanya 3 yang pertama dari 10 nilai murni itu. Melindungi nyawa orang lain, harta benda dan menghormati hubungan orang lain agar dapat alam sekitar yang bersih. Juga berhati-hati untuk melakukan perkara yang kecil yang bantu alam sekitar anda. Benda-benda kecil ni akan memberi hasil besar di sekitar anda. Anda dapat lihat udara semakin bersih, tiada pencemaran di tempat anda. Yang terakhir ialah mengenai buat meditasi pendek pada waktu pagi tentang saat-saat terakhir hayat anda sebelum mati. Ya, ni akan membantu anda agar lebih berhati-hati tentang saat-saat sehari dan tak membuang masa. Berasa gembira atas setiap kelakuan baik dan gembira anda guna sistem ni dah cukup. Jadi anda akan dapat hari yang bagus selepas guna sistem ini ya. Kami ada beberapa pengumuman. Pertama, jika anda ada senarai playlist Spotify, anda boleh hantar ke musicmix@diamondcuterinstitute.com. Sok Teng, sila tunjukkan alamat ya di atas sini. Ya, kami akan pilih seorang pemenang playlist muzik setiap hari Jumaat. Ya, hantar ke Music Mix di Diamond Cutter Institute. Jika anda ada apa-apa soalan, sila hantar dalam bentuk format menegak gaya selfie ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Baik, marilah kita lihat apa soalan untuk esok untuk Veka dan Eva yang akan di sini ya. Marilah kita dengar soalan untuk esok ya. Nama saya Ivy dari Guangzhou, China. Saya dapati saya ada satu pattern ketika berhadapan dengan sesuatu keadaan atau cabaran, saya berasa tersangat takut, bimbang dan gemetar. Saya kelihatan tenang tapi sanubari saya perlu masa yang panjang untuk bertenang semula. Jadi saya nak tahu bagaimana tanam benih untuk dapat minda yang cerdas, tenang dan rileks. Terima kasih. Terima kasih kalian semua. Terima kasih Kishi Michael, Sok Teng. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Sok Teng. Terima kasih Kishi Michael. Thank you, Octavian. Bye.
Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.